Hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Dan Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau dan guru dan asatidz, para pimpinan serta penduduk muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pada diri kita, dan kita dah ada pada hujung separuh yang pertama daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, dan Allah kurniakan kita taufik agar dapat menambah baik lagi hari-hari yang berbaki ini, serta mengurniakan kita malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Rasa-rasa macam mana tuan-tuan? Okey, lulus setakat ni Ramadan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau rasa-rasa lulus, Alhamdulillah. Kalau kata tak ada harapan, ada lagi harapan sebenarnya. Lagi baki beberapa hari lagi, mungkin lagi 16 hari lagi daripada bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan kita dapat menambah baik, insyaAllah. Okey. Dalam Al-Quran Allah SWT ceritakan salah satu daripada sifat syaitan, kerja syaitan. Dia punya kerja salah satunya adalah dalam Quran Allah Ta'ala ceritakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan ni kerja dia ya'iduhum, menjanjikan mereka, maksudnya berjanji kepada mereka, wa yumannihim, dan memberi harapan kepada mereka, wa ma ya'iduhumus syaitan, dan tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka illa ghurura, kecuali tipu daya, elah semata-mata. Memang dusta, janji yang pasti akan dicabati. Memang janji-janji syaitan ni ada macam-macam bentuk, dan ialah salah satu daripada faktor yang menyebabkan orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa macam betul je janji dia. Dan janji dia tu, walaupun katakanlah kita kata Ustaz Ramadan ni Ustaz, syaitan dah kena ikat dah. Walaupun syaitan dah kena ikat, tapi janji-janji dia tu dah berbekas dalam diri kita. Sampai kita rasa, contoh janji dia ataupun dia bagi kita berharap bahawasanya kita masih boleh hidup panjang lagi. Ni dia bagi harapan kepada kita. Dia kata, tak apa, ada lagi. Hari ni tak nak baca Quran, tak apa, besok ada. Hari ni tak payah sedekah dulu, besok ada. Ataupun Ramadan kali ni, tak apa, Ramadan kali ni relax dulu, Ramadan tahun depan lah. Ini semua harapan-harapan, janji-janji palsu daripada syaitan. Sebab dia sendiri tak tahu bila seseorang akan mati. Dan kita ni dah dibuai dengan janji-janji itu, menyebabkan kita tak perlu, kita relax. Senang je bukti bahawasanya kita dah terpedaya dengan janji itu bila kita relax. Nak baca Quran, tak apa lah, nanti lah. Itu tanda kita dah terpedaya lah tu. Itu dia sebab illa gurur, terpedaya. Memang terpedaya. Dan salah satu juga janji syaitan ataupun tipu daya syaitan ni adalah dia bagi kita berharap kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tak payah buat apa-apa. Tak apa, Allah Ta'ala kan maha pengampun. Walaupun betul je, apa yang dia cakap tu betul, tapi dia sengaja bagi kita harapan dalam keadaan supaya apa dia? Supaya kita tak payah buat apa-apa. Relax lah. Tak apa, Allah maha pengampun, kau terus je buat dosa, tak apa. Itu satu lagi dia punya cara. Cara yang lain lagi adalah dia bagi kita rasa dosa besar yang kita lakukan itu sebagai dosa yang kecil. Dia bagi rasa, tak apa, kecil je ni, aku tak boleh buat macam orang lain lagi tu. Dia bagi kita pandang lekeh pada dosa. Dosa ni ada dalam satu hadis, perumpamaan antara orang beriman dengan orang munafik adalah orang beriman bila dia buat amalan yang besar, dia rasa macam kecil. Dia buat dosa yang kecil, dia rasa besar. Orang yang munafik
Dia buat amalan kecil, dia rasa besar. Dia buat dosa besar, dia rasa kecil. Faham tu tak? Kan? Buat amalan kecil je, tapi rasa macam aku syurga dari mana kan aku dapat ni. Dia macam tu lah kira. Buat amal sikit je, dia punya rasa bangga tu, kan? Rasa hebat tu, kan? Aku, kau tahu tak, tiap malam Semayang Tarawih kat surau tu tak pernah miss walau sekali. Kita rasa besar. Tanya, berapa rakaat bang? Berapa rakaat semayang? 8 je. Kan? Nampak tak? Kecil je sebenarnya, betul tak? Kita sepatutnya rasa kecil 8 tu. Kan? Sebesar pula. Walau tiap malam kita datang pun. Lepas tu kita rasa, Allah, 8 je. 4 mazhab kata paling kurang tarawih 20 atau 36. Khilaf. Bukan 8. Bila kita buat 8, patut kita kena rasa, Allah, sikit betul aku buat. Bukan rasa macam, banyak tu, tercari aku buat ni. Dia, setan memang dia suka kalau kita buat amalan yang kecil, kita rasa besar. Kita rasa dah banyak dah kita buat. Sebab bila kita rasa dah banyak, kita akan susah nak istiqamah. Susah nak istiqamah. Sebab kita rasa dah banyak. Kita kalau rasa sikit, lagi senang kita istiqamah. Sebab kita rasa tak cukup, kita akan cuba buat lagi. Begitulah juga sebaliknya, dosa. Orang yang beriman, yang kecil pun sebagaimana namanya dosa, dia rasa macam ada gunung, kan, yang nak hempap atas kepala dia. Rasa besar sangat. Rasa amalan yang besar dia rasa kecil. Alah, tak ada apa-apa pun. Alah, tak ada apa pun aku buat. Alah, sikit aja. Kan? Kalau amalan yang baik. Kalau dosa kecil pun dia rasa, oh, teruknya aku, teruknya. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang para sahabat cari dia sebab dia hilang. Berhari-hari dia hilang. Dan sekali jumpa dia dekat lembah-lembah bukit, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tak tentu arah, dibawa balik. Nabi SAW pergi ziarah dia. Dia dalam keadaan dah lemah, lembik, macam nak apa dah. Bila tanya pada dia, apa masalah? Rupa-rupanya dia ada lalu dekat satu rumah. Rumah orang tu dia punya langsir dia tu, pintu tu, langsir tu terbuka sikit, maka kita nampak aurat seorang perempuan. Sekejap. Itu je. Tapi mungkin dia tengok tu hanya tak terus alihkan perhatian dia kan, alihkan pandangan dia kan. Dosa lah. Kalau terus alih tak dosa. Tapi pandang lama sikit dosa lah. Jadi dosa. Lepas tu dia kata aku takut azab Allah Ta'ala. Takut sangat dia azab Allah Ta'ala sampai dia lari. Dan sekali Nabi tanya dia, apa yang kau nak? Aku nakkan keampunan daripada Tuhan aku. Sampai akhirnya dia meninggal dunia di hadapan Nabi SAW dalam keadaan ketakutan. Kecil macam tu kita rasa sikit je. Berapa saat punya dosa tu dia rasa macam gunung, beban atas diri dia. Itu orang yang beriman betul-betul. Apatah lagi kalau dosa besar, macam mana pula? Kita kalau dosa besar rasa kecil, memang something wrong. Dosa besar lah, tapi rasa macam alah, tak ada apa-apa, relax lah. Banyak lagi orang dosa lagi besar lagi daripada aku. Aku tak adalah jahat macam Perdana Menteri Israel. Dibanding dengan Perdana Menteri Israel terus. Aku tak adalah bunuh orang, aku tak adalah macam tu kan. Padahal dosa yang dibuat tu besar. Kadang-kadang sebab apa? Satu, dibandingkan dengan dosa orang lain yang lagi besar. Yang keduanya, kerana dia dah terbiasa buat. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Adat sesuatu ni bila dia biasa, dia akan memansuhkan yang lain. Maksudnya dia akan menyebabkan yang lain tu rasa tak ada apa-apa, biasa sikit je. Orang kata apa? Allah bisa, tegal biasa. Macam tu kan dia. Memang kita macam tu. Dosa besar bila kita rajin buat, kadang kita tak rasa betul-betul besar. Contoh yang saya bagi ni sebenarnya Jazimin dia bagi contoh ni. Dia bagi contoh dalam tajuk. Kan senang kan? Dia bagi contoh mengumpat. Mengumpat bila dah biasa,
Kita tak rasa besar. Imam Al-Ghazali sebut min akbaril kabair, al-ghibatu min akbaril kabair. Mengumpat antara dosa besar paling besar. Yang Allah Ta'ala sebut la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat seorang sama seorang lain. Kemudian kan Allah Ta'ala cela, ayuhibbu an ya'kula ahadukum lahma akhihi maitan fakaditumu. Korang suka ke nak makan bangkai saudara sendiri? Itu biasa kita dengar. Tapi kenapa kita tak rasa besar? Sebab dah biasa. Mengumpat ni dah biasa. Dah jadi kelumrah dah. Lepas tarawih, mengumpat lagi. Sempat mengumpat. Kita tak rasa jijik. Kalau makan bangkai, kan rasa jijik. Itu pasal saya kat mana-mana pun saya pesan benda ni. Tuan-tuan tolong buang perkataan membawang tu. Tukar jadi membangkai. Betul. Jangan makcik bawang. Tak ada makcik bawang, makcik bangkai. Betul. Jangan membawang lah itu. Tukar. Membangkai lah itu. Baru nampak dia punya kasar dia tu. Bukan kita buat tu, nak Allah Ta'ala. Kan sebab bawang benda halal. Habis banyak pun busuk sikit je, itu je. Bawang tu benda halal. Kita makan jadi lagi ada bawang orang Melayu. Tapi bangkai, betul. Kalau Allah Ta'ala umpamakan ngumpat dengan bangkai, bukan dengan bawang. Memanglah saya tahu kenapa dia orang sebut bawang tu, sebab sambil-sambil potong bawang. Jadi dia kata membawang. Tapi tak, biar kita nampak benda tu dahsyat. Membangkai. Betul. Jadi biar kita rasa kata kita buat tu benda dosa yang jijik. Mana ada orang nak bawa bangkai masuk surau? Apa tak lagi makan bangkai itu dalam surau. Tapi mengumpat, relax je dalam surau. Mengumpat imam tu. Galakkan mengumpat kan. Macam-macam lah. Semua orang kita mengumpat. Kita tengok jemaah kan, dah ada yang tak datang kan malam ni. Mesti lah. Dah makin kurang kan kan. Ke memang daripada malam pertama macam ni? Lebih sikit kan. Lebih. Lepas tu kita tengok ni, jiran kita tak ada. Ada tak yang mengumpat ni? Berbalas. Payah ke kita nak sangka baik? Tadilah ada di masjid pula kot. Contohlah kan. Macam mana nak sangka baik Ustaz? Motor dia ada je kat bawah tu. Tak ada pergi masjid je. Dia tumpang kita kawan. Maksudnya, kalau pun betul dia tak datang pun, kita boleh kata, entah dia semayang lagi banyak daripada aku kat rumah. Dalam rumah. Kan? Aku datang ke surau, dekat, entah dia 20 ke rumah. Mana kita tahu? Jadi ada sebab pun kita nak mengumpat. Tak ada maksudnya. Hatta kalau memang kita semayang pun, memang kita semayang langsung, tahu dah. Sebab apa? Kita tanya, kau semayang tarawih tak malam ni? Malas lah. Memang jujur je dia jawab. Walaupun dia tak semayang sekali pun, itu bukan sebab untuk kita mengumpat. Sebab bila kita mengumpat, kita semayang, kita bagi pahala kat dia. Relax je, dia tak semayang, dia dapat pahala kita semayang. Penat-penat kita semayang, kita transfer duit transfer pahala kat dia. Transfer duit pun kita tak nak, pun kita transfer pahala. Tiba-tiba je, dia relax je tengok TV. Malam, tengok bola. Kita semayang, pahala pindah bawah, hantar kat dia. Tuan-tuan, tapi jangan tuan-tuan minta orang umpat tuan-tuan lah besok lah. Bila kan, tak apa, aku pahala orang tarawih aku dapat dah. Sebab apa? Dia orang mesti mengumpat aku. Jangan macam tu sudahlah. Tapi nak ceritanya adalah, kita kadang-kadang tak nampak benda tu besar sebab dah biasa. Ini kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata apa? Dosa, bila kau dah selalu buat, kau tak rasa dia besar. Ibarat Imam Al-Ghazali bagi contoh dia, bagi contoh seorang guru, orang alim pakai gelang atau pengantin emas. Dosa, memang dosa pun. Tapi kita yang tengok, kita mengumpat. Itu betul. Ada pula pakai gelang emas. Nama kata Ustaz, pakai gelang emas dia. Contohnya, kita tak rasa, kita mengumpat tu dosa lagi besar daripada dia pakai gelang emas. Kita tengah buat dosa yang lagi besar daripada yang dia buat. Contoh tadi orang tak pergi main tarawih, bukan dosa tu tak?
Tak kira terawih, tak berdosa. Kita mengumpat berdosa. Bahkan ada orang buat benda pahala, kita mengumpat juga. Contoh, orang kahwin. Kahwin kena mengumpat. Ada, kahwin dua, mengumpat. Kahwin dengan orang yang lebih berusia, kena mengumpat. Macam-macam. Ada seorang imam itu dia mengadu pada saya. Dia orang Palestin. Duduk sini bertahun-tahun kan. Dan dia kahwin dengan seorang doktor pakar. Doktor pakar tu dah berusia dah sikit. Dia muda lagi, umur tak sampai 30 ni. Kahwin dengan doktor pakar. Orang mengumpat dia. Gila harta tu. Dia nak cari apa nak duduk Malaysia tu satu tu yang kahwin dengan orang tu ini mengumpat. Yang mengumpat siapa dia? Jemaah di sini kat belakang dia. Hari-hari semayang dengan dia kat belakang dia. Lepas tu mengumpat dia. Dia datang jumpa saya sedih macam nak nangis. Dia buat pahala. Dia kahwin kan pahala dah tu. Yang kita mengumpat dia dosa. Kita rasa macam kita buat benda baik. Itu masalah mengumpat ni. Kita buat dosa besar, tapi kita rasa bagus. Kita rasa kita ni macam suci lah bila kita mengata ke orang. Okay. Lagi dosa besar yang kadang-kadang orang ambil enteng aja, ambil relax aja. Apa dia? Antaranya adalah derhakanya seorang isteri kepada suami, ataupun seorang suami yang dusyus. Itu semua dosa besar. Disebutkan tidak cium bau syurga. Bila tak cium bau syurga tu maknanya apa? Dosa besar lah tu. Sebab kalau dia nak tahu dosa besar, dosa kecil ni, dosa besar ni dia ada akibat dia tu dahsyat. Maknanya dia punya hukuman dia tu dahsyat. Hukuman tak cium bau syurga. Maknanya dahsyat lah tu. Dosa besar lah tu. Sampai tak boleh cium bau syurga. Ada lagi satu dosa besar. Sifat takabur dalam diri. Rasa bangga, rasa besar, rasa hebat daripada orang lain. Rasa diri itulah yang paling bagus sekali kan. Yang rasa diri besar ni dipanggil takabur, walaupun kita tidak cakap apa-apa pun ke orang. Sebab ni penyakit hati tau. Takabur ni penyakit hati. Dia kadang-kadang tak nampak. Tengok biasa je. Nampak tawaduk je dia. Tapi dalam hati, hebat betul aku. Takabur lah tu ni. Sebab tu benda ni penyakit hati, dia bukannya penyakit fizikal. Dia dalam hati. So dalam hati ni Allah je yang tahu. Jadi kadang-kadang kita rasa kita bagus. Kita rasa kita hebat. Ini pun dosa besar sebenarnya. Yang disebutkan dalam hadis, tak cium, tak masuk syurga siapa yang ada walau sekecil zarah rasa takabur dalam hati dia. Tak masuk syurga. Maksudnya besar tu, dosa besar. Tapi kita rasa okey je. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita boleh pandang lekeh pada orang, pandang hina pada orang lain, pandang buruk pada orang lain. Apa-apalah siapa-siapa tengok, kita tengok sama-sama kita, kejiranan kita. Kata, kita pandang buruk pada orang biasanya sebab kita ada takabur. Cuba kita tengok orang dengan pandangan yang sama ataupun lebih baik daripada kita. Yang lebih baiknya adalah kita pandang dia lebih baik daripada kita. Dia ada lagi bagus daripada aku. Walaupun dia mungkin gini-gini tapi dia lagi bagus daripada aku. Sebab dia buat dosa tapi dalam keadaan dia tak sedar. Dia buat dosa dalam keadaan jahil. Aku banyak dosa buat dalam keadaan reti. Contohnya. Ataupun paling tidak pun aku tak tahu ujung usia entah dia bertaubat dia jadi lagi baik daripada aku. Aku ujung usia aku tak tahu macam mana. Kita tengok bukan Islam pun kan kita boleh fikir macam tu kan. Saya punya jiran seorang Melayu, seorang Cina. Sebelah orang Islam, sebelah orang Cina. Yang Cina tu lah saya tengok. Saya tengok dia, saya kata aku tak tahu entah nanti ujung usia ni dia yang masuk Islam. Dia boleh je dia bertaubat. Dia jadi orang Islam yang jauh lebih baik daripada aku. Jadi buat apa kita tak pandang dia hina, pandang dia buruk dan sebagainya. Betul lah sekarang dia agama dia Buddha, tapi boleh je dia masuk Islam. Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala. Bukan kerja kita. Buat apa kerja kita pula nak pandang rendah pada orang.
Sedangkan penilaian yang sebenar adalah pada penghujung. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan dikira pada penghujung-penghujung. Sama macam Ramadan kita ni. Dah 13 hari Ramadan ni, kan? Kita rasa dah bagus lah. Penghujung kita tak tahu. Minggu depan kita masih ada kat surau lagi, kita tahu ke? Mana tahu? Kan? Hidup, insya-Allah kata hidup sekalipun. Mati itu pun kita tak tahu. Tapi katakanlah kita hidup sekalipun, belum tentu Allah mempunyai taufik dapat kita sembahyang kat sini. Tak tahu. Dan orang yang kita kutuk tak datang tu. Tengok-tengok ujung tu yang dia kaji. Tengok-tengok dia dapat Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dia rajin sembahyang baca Quran. Kita pula malam Lailatul Qadar sibuk shopping. Malam Lailatul Qadar pula sibuk tengok TV. Mana tahu kan? Bukan berlaku lagi. Kita pun tak tahu. Jadi disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan dikira pada penghujung-penghujung. So tengoklah penghujung macam mana. Jadi kita tak tahu penghujung kita selagi mana kita belum sampai pada penghujung. Jadi oleh kerana itu kita tak boleh rasa besar, tak boleh rasa hebat, tak boleh rasa takabur. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk apa malam ni. Saya pun ada tazkirah di satu tempat lagi. Jadi saya akan solat bersama dengan jemaah kat sana lah, insya-Allah. Apa pun kita jangan terpedaya dengan syaitan. Apa-apa pun dosa cepat-cepat bertaubat kepada Allah Taala. Allah Taala Maha menerima taubat walau sebesar mana dosa itu, selagi mana tidak mensyirikkan Allah, selagi itu Allah ampunkan. Dan Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala ampunkan semua selain daripada syirik pada Allah bagi siapa yang dia kehendaki. Dan pintu taubat sentiasa terbuka, terus-menerus minta ampun kepada Allah. Ingat jelas, dan satu dosa besar yang dilakukan pada hari Arafah kata para ulama dalam hadis saya dasarkan kepada rumusan Muslim adalah apabila kita menyangka Allah tak ampunkan dosa kita. Itu pun dosa juga. Bila kita sangka buruk pada Allah, sangka buruk pada manusia pun salah, apatah lagi sangka buruk pada Allah. Jadi jangan sangka buruk pada Allah. Kita minta ampun pada Allah mesti dalam keadaan berharap sangat Allah ampunkan, Allah ampunkan. Bukan syok sendiri tak, bukan overconfident tak, tapi jangan sangka buruk. Ada harapan, ada raja tu kena ada, khauf tu kena ada, takut pada Allah dan harap pada Allah Ta'ala. Jadi cukup setakat itu untuk malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضيك وأولا فعلا كرما ورزقك كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نصب الخير لك فكل شر اللهم ارزقنا ليلة القدر وإحيائها اللهم وفقنا لإيائها اللهم وفقنا إحياءها اللهم أعنا فيها على إحيائها وقراءة القرآن وصيام نهارها وقيام ليلها وغض البصر وحفظ اللسان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.